Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Cikgu Khairil dalam bahagian yang ketiga, tajuk penjelmaan. Dalam bahagian yang ketiga ini saya akan bincangkan tentang penjelmaan tunggal bagi subtopik pembesaran. Soalan yang pertama, lukis ataupun nyatakan imej bagi objek A di bawah pembesaran dengan faktor skala 2 pada asalan. Poin pertama untuk saya ingatkan di sini, apa itu asalan? Asalan ialah origin ataupun titik kosong-kosong yang saya tandakan dalam satah cartesan ini. Faktor skala 2 membawa maksud imej yang akan dilukis adalah 2 kali ganda berbanding objek yang diberi. Jadi untuk melukis imej bagi objek A, kita sambungkan pusat pada asalan tersebut kepada salah satu bucu pada objek A. Sebagai contoh, sambungan yang pertama ni ialah pada bucu bawah segitiga A tersebut. Jaraknya ialah 1 kotak. Oleh kerana faktor skala 2, bermaksud 1 kotak didarabkan dengan 2. Jadi dapat 2 kotak. So kita mula balik-balik daripada pusat, kita tarik 2 kotak melalui jalan yang sama. Dan titik merah ini ialah imej bagi bucu segitiga tadi. Begitu juga pada bucu yang kedua. Jaraknya ialah 2 kotak. Faktor skala 2 membawa maksud 2 kotak didarabkan dengan faktor skala 2. Dapat 4. Jadi daripada pusat, jaraknya ke imej ialah 4 kotak. Saya teruskan lagi dengan bucu yang ketiga. Jaraknya ialah 3 kotak. Imejnya nanti ialah 2 kali ganda. 2 kali 3 kotak akan dapat 6 kotak. Maka 3 bucu merah inilah, 3 bintik merah inilah bucu bagi imej bagi A. Jadi kita sambungkannya. Kita boleh lihat pergerakannya daripada A yang kecil tu telah bergerak membesar dan inilah dinamakan sebagai A prime ataupun imej bagi A. Bagi soalan yang kedua, sekali lagi, pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 1-1. Pusatnya saya ubah sekarang 1-1. Sebagaimana tadi, faktor skala 2 membawa maksud imej telah membesar 2 kali ganda berbanding objek. Sama kalau kata faktor skala 3, 3 kali ganda. Kalau faktor skala 4, 4 kali ganda. Jadi faktor skala 2, 2 kali ganda. Kita ambil sambung salah satu bucu dalam segitiga B kepada pusat. Jaraknya ialah 1 kotak. Faktor skala 2 bermaksud 2 kali ganda, iaitu 2 kotak. Itu adalah, titik merah itu ialah imej bagi bucu yang pertama dalam objek B. Untuk bucu yang kedua, jaraknya ialah 2 kotak daripada pusat. 2 kotak didarabkan dengan faktor skala 2, nilainya ialah 4 kotak. Dan itu, kedudukan merah yang satu lagi ni ialah titik bucu imej kepada objek yang kedua. Dan seterusnya, jarak daripada pusat ke bucu paling atas adalah 2 kotak. Faktor skala 2 bermaksud 2 darab 2 sama dengan 4 kotak. Dan itulah kedudukannya. So sekarang kita dapat lihat B yang kecil tu, objek yang kecil tu telah membesar pada kedudukan di atas. Dan itulah B prime ataupun imej bagi B. Berbeza dengan soalan nombor 3. Sekarang soalan nombor 3. Lukiskan ataupun nyatakan imej bagi objek E di bawah pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada pusat negatif 5, 6. Apa maksud faktor skala 1/2? Faktor skala 1/2 membawa maksud imej yang akan dilukis nanti adalah bernilai separuh daripada objek yang dilukis. Dalam erti kata yang lain, imej adalah lebih kecil daripada objek. Namun dalam matematik, kita tiada pengecilan. Semuanya adalah pembesaran. Walaupun daripada besar jadi kecil, masih lagi pembesaran. So macam tadi juga, jarak daripada pusat yang diberi ke salah satu bucu dalam objek ini ialah 4 kotak. Oleh kerana faktor skalanya 1/2, bermaksud separuh,
4 kotak, separuh daripada 4 kotak ataupun 1/2 darab 4, nilainya ialah 2 kotak. Jadi, imej bagi bucu tersebut adalah 2 kotak daripada pusat. Kita teruskan dengan bucu yang lain, jaraknya ialah 6 kotak daripada pusat. Jadi 1/2 darab 6, faktor skalanya 1/2 darab 6 dapat 3. So kedudukannya ialah 3 kotak daripada pusat. Kita teruskan lagi dengan bucu yang ketiga. Jaraknya juga 6 kotak. Darabkan dengan 1/2 akan dapat 3 kotak. Dan pada bucu yang terakhir, juga 6 kotak didarabkan dengan 1/2. Dan hasilnya ialah 3 kotak. Dan sekarang kita dapat lihat, E yang besar tu sekarang objek telah mengecil menjadi E prime di dalamnya. Okey. Ini hanya berlaku apabila faktor skalanya ialah kurang daripada 1 dan masih lagi positif. Bermaksud faktor skala lebih daripada 0 tetapi tidak melebihi 1. Semuanya akan menghasilkan imej yang lebih kecil. Tetapi oleh kerana kita tiada pengecilan, maka ini juga adalah pembesaran dengan faktor skala pecahan. So, inilah E prime. Dan dalam contoh yang terakhir, sangat berbeza daripada sebelum ini. Lukiskan imej bagi F di bawah pembesaran dengan faktor skala negatif 2. Pada pusat negatif 5, 5. Okey. Sekarang, apa maksud faktor skala negatif 2? Yang paling penting ialah 2. Faktor skala 2 membawa maksud ianya tetap 2 kali ganda berbanding objek. Imejnya tetap 2 kali ganda berbanding objek. Tetapi simbol negatif itu membawa maksud imej yang dilukis adalah di arah yang berlawanan dengan objek yang diberi. Okey, negatif membawa maksud arah yang berlawanan. Sebagai contoh, bucu pertama pada objek F ini jaraknya ialah 2 kotak daripada pusat. Oleh kerana faktor skalanya 2 ataupun negatif 2, maka imej yang dilukis perlulah 2 kali ganda berbanding objek. Jadi faktor skala 2 didarabkan dengan 2, maka jaraknya ialah 4. Tapi oleh kerana ianya negatif, faktor skala negatif, maka arahnya adalah berlawanan dengan arah pusat ke objek. Sekiranya pusat ke objek naik ke atas, maka untuk imej pusat turun ke bawah. Itu adalah kedudukan bagi bucu imej. Begitu juga dengan bucu yang lain, jaraknya ialah tetap 2 kotak didarabkan dengan 4 kotak, tapi pada arah yang berlainan kerana negatif. Dan seterusnya, bucu yang terakhir juga 2 kotak, tapi didarabkan dengan 2 dapat 4, tetapi oleh kerana negatif, maka pada arah yang berlawanan. Itu keadaannya. Jadi sekarang kita dapat lihat F daripada yang kecil tu telah membesar pada arah yang berbeza. Dan itulah F prime. Okey. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada sini ialah sekiranya faktor skalanya 2, maka ia 2 kali ganda besar. Sekiranya faktor skalanya 3, ianya bermaksud 3 kali ganda besar berbanding objek. Sekiranya faktor skalanya pecahan wajar 1/2, maka ianya 1/2 ataupun separuh daripada objek. Sekiranya 1/3, bermaksud imejnya 1/3 berbanding objek. Dan sekiranya faktor skalanya ialah negatif, maka ianya akan tetap membesar mengikut faktor skalanya, tetapi pada arah yang berbeza. Okey, jadi sekian. Sekadar itu saja perkongsian bagi bahagian yang ketiga. Nantikan bahagian keempat dalam operasi penjelmaan gabungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.